Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita pada pagi 28 hari bulan 8 2021. Masih lagi kita dalam tafsir Suratun Namli. Suratun Namli, surah yang ke-27, juzuk yang ke-20. Juzuk yang ke-20. Sambungan kita ayat 71. Ayat 71 hingga 75 insya-Allah. Dalam siri ini kita akan belajar tadabbur, iaitu ayat tentang penentangan, penolakan puak-puak kafir terhadap azab Allah. Kalau ayat yang lepas kita telah bincang tentang mereka menolak kebangkitan semula. Mana dia reject, dia tak percaya kepada al-ba'ts wan nusyur, dibangkit semula dan dihimpun di hadapan Allah. Mereka tak percaya, tak mau dia. Dia kata, tak ada apa ni, bangkit-bangkit apa, sudah mati. Orang yang pergi pun tak balik-balik lagi. Sambungan dalam ayat ini semua ayat-ayat kita ni dia panggil kesindambungan, dia ada sambung menyambung. Kemudian bila mereka ingkar kepada azab, tak percaya, perli lagi, kita sudah jadi tanah, macam mana mau hidup balik? Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan agar mereka berjalan di muka bumi dengan sayrul i'tibar wal i'ti'az. Berjalan dengan cara yang baik, mengambil pengajaran dan iktibar. Kemudian datang penutup perbincangan kita siri lepas, ayat 70, wala tahzan alaihim. Jangan duka citalah kalau mereka tak mau terima. Apa boleh buat? Hidayah, taufiq, iaitulah di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita hanya ada hidayah di tangan kita, ada hidayatul irsyad. Kita boleh beri bimbingan, boleh tunjuk ajar, tapi tak boleh nak beri buka hati orang supaya terima. Wala takum fi dhaiqin mimma yamkurun. Kamu jangan pula sempit dada, resah, gelisah disebabkan tipu daya yang mereka lakukan itu. Maknanya ayat yang lepas Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya dari kalangan doa para pendakwah supaya jangan mudah sempit dada. Jangan mudah resah. Dalam dakwah ni asam garam dia pasti ada. Sama ada orang lawan kita ataupun orang sokong kita. Yang lawan pula berbagai-bagai tingkatan. Ada lawan biasa-biasa. Ada lawan sampai peringkat nak bunuh. Allah Ta'ala peringatkan, mereka buat perancangan jahat, Allah juga mempunyai perancangan untuk menyelamatkan nabinya, menyelamatkan para pendakwahnya, meneruskan, memberi jaminan bahawa agama ini akan menang di akhirnya, walaupun pada peringkat awalnya melalui jalan-jalan yang sukar. Baik para pelajar sekalian, kita masuk kepada ayat kita, ayat 71. InsyaAllah kita hanya break pada ayat 75 saja.
sebab pelengkap kepada CD yang lepas. CD yang lepas mereka menolak kebangkitan semula. CD yang kali ini mereka ingkar kepada azab, tak percaya kepada azab. Kita baca dulu, kemudian kita pergi pada huraian insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Itu je ayat kita insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, setelah berlakunya perlawanan dalam ayat yang lepas, mereka menolak dakwah Nabi, Allah beri kata-kata semangat, motivasi kepada Nabi, wala tahzan alaihim, jangan sedih, jangan duka cita. Dalam penutup fawaid yang lepas, kita kata dalam Quran, kalau kata larangan duka cita tu makna tidak ada yang baik dalam al-huzun, tak ada. Allah Ta'ala larang dengan Allah Ta'ala nafi. Dalam Quran 2, larang dengan nafi. Kita belajar kan, larang dengan nafi, maknanya menafikan adanya duka cita bagi pengikut-pengikut Islam, pengikut-pengikut yang beriman dengan Allah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun. Siapa ikut petunjuk, dia tak takut, tidak ada ketakutan. Dan juga Allah Ta'ala larang wala tahzan alaihim, ayat ini, wala tahinu wala tahzanu, jangan duka cita. Mana dua-dua sudah ada. Mari kita masuk pada ayat kita. Puak-puak kafir mari jumpa Nabi, dia kata apa? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka bertanya, bilakah berlakunya azab yang dijanjikan itu? Ini bahasa orang tak percaya. Dia panggil istib'ad, menganggap janji itu palsu. Maka dia mari perli Nabi SAW. Dia kata, Muhammad, kita kata SAW, tuan-tuan kata SAW. Mereka bertanya, bilakah berlakunya azab ini janji? Muhammad, bila? Banyak hari dah ni. Banyak hari, banyak kali dah dengar azab. Bila? Maka di sini para ulama tafsir kata, orang yang tak percaya je boleh cabar. Orang yang tak percaya je. Kalau orang percaya, dia takut. Jangan duk tanya, cari pasal. Jangan ditanya, cari penyakit, kata orang. Ni kalau tak percaya, dia beranilah kata. Sebab dia tak percaya, dia tak yakin dengan apa yang dijanjikan itu. Bila mereka tak percaya, dia mari tanya Nabi SAW, bila ke azabnya janjikan itu? In kuntum sadiqin, jika betul kamu orang yang benar. Kalau kamu betul-betul orang yang betul, mari azab. Lama dah tunggu ni. Allahu Akbar.
Maknanya puan-puan ni engkar kepada kebangkitan semula. Dia engkar juga azab yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah jawab. Para pelajar tengok ayat 72, Allah Ta'ala jawab kepada cabaran mereka ataupun perli yang mereka lakukan itu. Tuhan jawab. Tengok ayat 72. Qul asa an yakuna radifa lakum ba'du allazi tasta'jilun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipercayai tidak lama lagi akan datang kepada kamu sebahagian dari azab yang kamu minta disegerakan itu. Ulama tafsir kata apa? Ulamma sta'jalat Quraisyun, tatkala puak Quraisy minta nak segera, minta nak cepat azab yang dijanjikan itu, ataupun nak suruh jadi kiamat cepat-cepat, maka mereka mari cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat marilah cepatlah, bawa marilah, tunggu apa lama-lama kan. Allah pun jawab, qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawablah Muhammad, qul asa ni dipercayai tidak lama lagi akan datang kepada kamu. Tak lama dah, sekejap je tu. Tunggulah, jangan digopoh sangat, jangan orang panggil nak sangat kan. Boleh lah kalau nak kak, gitulah kalau kita kata. Tuhan kata apa? Azab yang kamu minta tu tak lama dah datang. Bila tuan-tuan tanda dalam tafsir kata, hadza isyaratun ila ma sayahullu bihim yauma badrin, isyarat kepada apa yang akan menimpa mereka pada peperangan Badar. Ini untuk buat kafir Quraisy ni, untuk kafir Quraisy, iaitu janji nak binasa tu dalam perang Badar. Perang Badar ni sekejap ya tuan-tuan dan puan-puan. Dia panggil peperangan bersenjata yang pertama di antara Nabi dengan Quraisy. Tak campur pun orang lain. Sebab tentera Abu Jahal datang dari Mekah. Tentera Abu Jahal datang dari Mekah semata-mata pada asalnya mereka keluar kerana nak jaga barang-barang dagangan mereka yang pulang dari Syam melalui ikut Madinah. Maka dia nak pergi jaga barang-barang lah. Barang-barang itu dibawa oleh Abu Sufyan dengan rombongan perdagangan. Kata orang perdagangan antarabangsa. Tapi Abu Sufyan cerdik, bila dia tahu Nabi attack dia tengah jalan, dia bawa lari rombongan ikut tepi laut. Lepas. Dia pun dah tulis, dah maklum kepada Tan Sri Abu Jahal supaya balik. Bos, balik. Barang-barang kita dah selamat. Muhammad duduk sana, kita duduk sini. Takdir Allah Azza wa Jalla nak melaksanakan, merealisasikan apa yang mereka minta. Asa an yakuna radifalakum. Tuhan kata dekat dah nak binasa. Abu Jahal punya sombong, nak tunjuk kerah kepala dia, bangga dia dengan kekuatan tentera dia. Dia kata kita tak akan balik. Kita tak akan balik. Nak gimana? Kita akan pergi ke Badar, berpesta di sana 3 hari, habiskan arak-arak yang kita bawa. Bawa artis dia. Tak tahulah kumpulan apa dia bawa. Tak. Kalau zaman kita hari ni mungkin dia panggil kumpulan kepok. Bawa artis, kita akan pergi bergendang di Badar, minum arak, tunjukkan kekuatan kepada puak-puak Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Apa boleh buat? Allah dah tulis dah. Lubang kubur mereka di Badar, terpaksa dia kena pergi. Lubang kubur Abu Jahal di mana? Di Badar. Bila dia pergi,
Allah kata, asa an yakuna radifadakum. Dekat je tu. Apa yang kamu nak, tak jauh sangat. Sekejap lagi kita jumpa di sana. Itulah dia panggil kematian yang pertama beramai-ramai melalui angkatan bersenjata di mana? Di Badar. Berapa orang mati? Para pelajar yang ingat tulis. Berapa orang mati, berapa orang kena tawan. Berapa kali dah kita lalu ni cerita ni, takkan tak ingat lagi. Dia kata ingat dah masa tu Ustaz. Bila tanya pula, bela. Ni bahasa, biarlah. Dia panggil apa ni, bila orang tanya tu, gelabah lah nak jawab kan. Maknanya kata di para ulama tafsir, dia kata apa yang dijanji dekat itu, dia tak berlaku di Mekah, dia berlaku di Badar. Alhamdulillah, selesailah masalah. Kemudian ayat yang ke-73 ini, Allah Ta'ala jawab sebab-sebab ditangguhkan azab ke atas mereka. Dia cabar Nabi. Bawa mari azab kalau betul. In kuntum sadiqin. Mata hazal wa'du. Kenapa Allah tangguhkan? Kenapa Allah Ta'ala tidak kompayakun? Lalu. Biar dulu Allah Ta'ala bawa mereka pergi ke Badar untuk dicampak dalam qalib, telaga buruk di Badar. Kenapa? Ini rahsia kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kelebihan umat Muhammad? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi gelaran pembawa rahmat kepada alam. Alam ni bukan kita orang Islam je dapat nikmat keamanan, dapat nikmat kebaikan, tapi semua alam ini tidak dimusnahkan secara besar-besaran dengan sebab kedatangan Nabi. Orang kafir yang menentang, walaupun dia cabar, tidak binasa cepat-cepat. Itu dia kata, kita jawab, ada ni orang tanya kenapa mereka tidak dibinasakan secara segera. Jawapannya, tengok ayat 73. Ayat 73 Allah Ta'ala jawab. Masya Allah. Apa dia jawapan dia? Wa inna rabbaka ladhu fadlin 'alan nas. Dan sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazu fadlin 'alan nas, sentiasa melimpah-limpah kurnianya kepada umat manusia seluruhnya. Apa dia limpah kurnia? Tuan-tuan tengok nota di bawah. Di antara kurniaan Allah yang melimpah-limpah itu ialah tidak segera menimpakan azab ke atas orang yang bersalah. Masya Allah. Dia beri tempoh, bagi peluang, mudah-mudahan mereka la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali taat kepada Allah, mudah-mudahan mereka kembali mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang sudah beriman, mudah-mudahan mereka bertaubat kembali semula ke jalan Allah, kembali mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai kita tengok orang yang dulu lara di peringkat awalnya, tapi akhirnya masya-Allah sudah menjadi orang baik, jinak dengan masjid. Alhamdulillah. Di akhir hayat dia penuh dengan ibadat, kebajikan, segala kebaikan dia telah buat, mengaji semula Quran, mengaji tafsir, masuklah tadabbur Quran. Jadi kita nak kata apa? Ini peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan. Maka terjawablah. Umat dulu tidak. Bila berlaku azab, 3 hari je dia beri tempoh. 3 hari. Contohnya Qudar bin Salih dengan geng-geng 9 orang penyagak. Bila dia sembelih unta Nabi Saleh, berapa hari lepas pada tu? Mati habis. Kumpulan yang pergi tangkap ikan hari Sabtu, berapa hari? Kunu qiradatan khasiin, berapa hari lepas pada tu? Mati. Maka bila Nabi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang diberi gelaran rahmatan lil alamin, rahmat dianya Allah tak binasakan segera. Abu Jahal, tuan-tuan tanda, kita main matematik sikit supaya kita nampak limpah kurnia Allah Taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa panji rahmatan lil alamin. Abu Jahal berlawan dengan Nabi pada permulaan Nabi kita dakwah. Mula-mula nak dakwah rahsia tu taklah berlawan sangat sebab dia tak tahu. Bila Nabi dah rahsia, dah iklankan dakwah dia, kita katalah tahun yang kedua, yang ketiga, 3 tahun. 10 tahun Nabi kita hijrah, 10. Badar berlaku pada tahun yang kedua, bulan Ramadan. Maknanya 12 tahun tempoh diberi kepada Abu Jahal baru binasa. Itu yang binasa. Abu Sufyan lagi lama berlawan dengan Nabi, 20 tahun. Ataupun kalau kita buang 2 tahun yang pertama, siri, 18 tahun. Abu Sufyan lawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun yang ke-8. Ketika pembukaan kota Mekah, Abu Sufyan masuk Islam. Masya-Allah, ada yang tempias rahmat Allah Taala sangat luas, dipanjangkan umur, berlawan habis-habisan, masuk Islam. Dia dengan Hindun. Abu Jahal mati. Abdullah bin Ubay bin Salul mati begitu ya. Tidak kata kena senjata peperangan. Maka kita fahamlah para pelajar sekalian, rahmat Allah Taala luas. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas. Luas limpah kurnia kepada manusia, walakinna aktsarahum la yashkurun. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Allahul musta'an. Ini yang kita takut. Yang kita takut ini dia. Takut apa? Takut kita termasuk di kalangan orang-orang yang tidak bersyukur. Rahmat Allah Ta'ala banyak. Rahmat Allah Ta'ala luas. Tapi kebanyakan mereka la yashkuruna ala ni'amihi, tidak bersyukur di atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa yusyrikuna ma'ahu ghairahu fil ibadati. Bahkan mereka terus melakukan syirik terhadap Allah. Wa yasta'jiluna azabahu, dan mereka juga mencabar supaya azab segera datang. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Beraninya engkau mencabar. Beraninya kita kata mencabar. Siapa dia berani? Fuapa kafir. Allah Ta'ala bagi peluang kepada mereka supaya bertaubat. Baiklah para pelajar sekalian, itu di antara ayat yang disebut tentang perkara ini. Kemudian Allah Ta'ala tangguhkan azab. Allah Ta'ala tunda, bukan lepas terus, tangguhkan azab. Kenapa? Timbul lagi soalan, kenapa? Adakah kerana Allah tak tahu perbuatan mereka? Adakah kerana Allah Ta'ala terlepas pandang? Hasya wa kalla. Maka Allah nak jawab di sini, segala persepsi buruk terhadap Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat 74. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan sesungguhnya Tuhanmu sedia mengetahui apa yang terpendam dalam hati mereka dan apa yang mereka nyatakan dengan tutur kata dan perbuatan. Allah tahu semua. Allah tahu apa yang mereka kata, apa yang mereka pendam dalam hati, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Kata di para ulama tafsir, lamma kana al-imhal, setelah Allah Ta'ala bagi tempo penangguhan menimpakan azab itu, boleh jadi tak tahu lah. Qala nafiyan lizalik, Allah Ta'ala nafi ayat ini, bukan aku tak tahu, tapi sudah menjadi tabiat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Allah tangguhkan dulu.
sehingga sampai kepada waktu dia. Tengok ayat tafsir kata wa inna rabbak ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu ma yukhfunahu fi qulubihim. Allah Taala tahu apa yang mereka sembunyi dalam hati dan apa yang yuzhirunahu, apa yang mereka zahirkan dalam mulut, dikeluar daripada mulut dia dan perbuatan mereka. Tuhan tahu semua. Tuhan tahu semua kan. Tapi Allah Ta'ala tabiat umat ini ditangguhkan, diberi peluang untuk apa? Supaya mereka bertaubat, supaya mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang hakikat yang sebenar. Kita kata Alhamdulillah di atas nikmat rahmatan lil alamin. Jadi jangan salah guna ayat ni. Ada setengah ni dia guna ayat ni rahmatan lil alamin menjadi satu slogan simbol. Di atas alasan kita tak boleh bawa undang-undang syariat dalam dunia ini kerana rahmatan lil alamin. Jangan ya akhi. Jangan salah tafsir ayat. Ayat Quran tidak ditafsir dengan kepala kita. Ayat Quran kena tafsir dengan apa yang dituraikan oleh para ulama Islam. Kan? Ulama Islam kata apa? Rahmatan lil alamin maknanya ditangguhkan segala azab sehingga ke suatu masa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, syariat Nabi, syariat Islam zaman kita ini banyak yang sudah direngankan. Banyak yang sudah direngankan nak banding dengan syariat orang-orang yang terdahulu. Banyak sudah ringan. Kita kata Alhamdulillah. Baik. Mana dalam ayat ini Allah bagi jaminan bahawa Tuhan tahu semua. Ditangguhkan azab bukan sebab tak tahu. Ditangguhkan sebab rahmatan li hadhil ummah. Allahu Akbar. Dalam tafsir kata, tafsir Ibnu Jarir dan lain-lain, dia kata wahwa semua perkara yang berlaku itu musbatun fi kitabin wadihin bayyin. Semua yang berlaku itu sudah ada dalam buku rekod yang jelas, wahwa lauhul mahfuz. Sudah ada. Allahu Akbar. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, ma min khaslatin ghaibatin. Tidak ada mana-mana perkara yang tak nampak pada pandangan mata kita. Illa wallahu alimun biha. Allah Ta'ala sudah tahu. Allah Ta'ala telah tulis dalam fi ummil kitab, dalam kitab induk, semua perkara yang berlaku dalam dunia ini. Jadi bagaimana kita menganggap Allah Ta'ala tak tahu? Kecuali setelah berlakunya perkara itu, sebagaimana yang dipahami oleh sebahagian daripada kumpulan yang mendakwa mereka ini Islam. Alhamdulillah para pelajar sekalian, dalam ayat yang lain kita juga sudah baca dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am ayat 59 Allah kata apa? Kita dah bincang dalam siri lepas. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah Ta'ala lah ilmu kunci perkara-perkara ghaib, tak ada siapa tahu kecuali dia. Dan kita dalam siri yang lepas, ana kata benda yang tersembunyi itu ada dua benda ghaib. Yang pertama ghaib mutlak, Allah saja yang tahu. Ada benda ghaib dipanggil ghaib nisbi, juz'i. Itu Allah Ta'ala beritahu kepada orang, Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat, Allah Ta'ala beritahu kepada makhluk dia melalui berbagai-bagai sumber ilmu yang disampaikan. Sama juga kita kata, kalau kita tak tahu, tak semesti orang lain tak tahu. Saya tak tahu benda ni. Tak tahu, nafi awak tak tahu sudah. Yang kata, tak ada benda ni. Lah. Kita kadang-kadang suka menafikan benda yang kita tak tahu, kita kata benda tak ada. Jangan. Eloknya kita tahafuz, jaga bahasa kita. Kalau tak tahu, kalau kita tak tahu, kita kata saya tak tahu. Kita nafikan maklumat itu ghaib daripada ilmu kita. Tak apa. Tak boleh. Kalau kita nafi, kita tak tahu, nampak tak standard kita. Biar tak standard. Jangan kita merapu. Itu masalah.
Setengah kita ni dia tak berani nak mengakui kelemahan. Kita mengatakan jangan tuan-tuan. Biar kita mengaku lemah tak apa. Jangan kita merempuh dalam perkara-perkara yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia je tahu, kita betul-betul kita nak kata kita tahu juga. Jangan. Itu dalam suratul An'am 59. Dalam surah Yunus ayat 61, Allah kata apa? Wa ma ya'zubu 'an rabbika min misqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. La ya'zub, tak ada benda yang tersembunyi daripada Allah Azza wa Jalla. Yang besar, yang kecil, besar zarah, besar atom, kata orang tak, biji sawi dalam bumi, dalam langit, ataupun lebih kecil dari itu, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita fahamlah ayat ini menafikan sangkaan-sangkaan buruk. Orang kata Tuhan tak tahu boleh jadi, Tuhan tak ambil tindakan. La, bukan tak tahu, cuma Tuhan tangguhkan. Kata dalam hadis, yumhil wala yuhmil. Yumhil, al-imhal dengan mana menangguhkan. Wala yuhmil, tapi Allah Ta'ala tidak akan lepaskan orang-orang yang zalim. Akan kena, cepat atau lambat, segera ataupun tertangguh, ataupun bahasa Kelantan kata lambat, cepat, ada masa dia. Alhamdulillah para pelajar sekalian, itu ayat yang kita baca. Kemudian kita pergi kepada beberapa faedah. Faedah dari sudut pendidikan, dari sudut tarbiyah, dari sudut ilmiahnya, kita baca. Yang pertama, faedah yang pertama, ayat kita baca. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati kamu dan apa yang kamu zahirkan. Para pelajar sekalian, tanda ayat ini memberi amaran kepada orang-orang yang engkar. Apa yang mereka sembunyikan dalam dada mereka, benda-benda yang Tuhan tak redha, ataupun dalam konteks ayat dengan Nabi, mereka sembunyikan perancangan jahat mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana zaman Nabi tu orang nak bunuh Nabi. Zaman kita hari ni perancangan jahat orang simpan dalam hati dia, nak kena kepada Islam. Kita kata Allah tahu. Dan kita percaya dalam ayat lepas Allah sebut tentang Allah Ta'ala akan gagalkan perancangan jahat mereka itu. Gagalkan perancangan jahat mereka itu. Ini kita keyakinan kita lah. Kita kadang-kadang kita simpan dalam hati kita. Nak buat benda tak baik kepada orang, semua itu diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Muka senyum, tangan bersedia untuk mengkhianati, kita kata ini muka jahat. Payahlah kita. Sebab perkara yang dalam hati orang ni Allah saja yang tahu. Kita manusia ni tak tahu. Habis macam mana kita nak tahu orang ni baik tak baik? Kita tengok kepada apa yang zahir dalam pada kehidupan mereka. Itu je. Kata Nabi SAW ataupun dalam kaedah yang menyebut tentang nahnu nahkum bizahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya boleh buat tuduhan, keputusan kepada apa yang zahir. Allah yatawallas sarair. Yang rahsia Allah Ta'ala akan balas. Jangan kita bimbanglah. Yang rahsia yang tersembunyi itu di bawah kuasa Allah. Tapi kita manusia ni kita boleh tengok, menilai apa yang zahir daripada perbuatan manusia. Jangan dakwa kita tahu benda gaib. Jangan. Ni ada setengah orang ni dia gulu, dia nak marah dengan kawan dia, dia kata apa? Aku tahu dalam hati kawan tu. Macam mana kau tahu dalam hati orang? Benda yang Tuhan sembunyi kita jangan dibongkar-bongkarkan. Jangan rasa kita ni pandai sangat. Lah. Itu yang pertama.
amaran kepada orang yang menyembunyikan perancangan buruk dia. Kita pun, para jemaah sekalian, bila kita tahu orang ni ada perancangan tak baik, melalui evidence, melalui bukti-bukti yang ada, jangan lagi kita duduk pertahankan, jangan kita duduk berkawan lagi, tinggalkanlah. Kenapa kita mahu macam tu? Yang kedua, al-fawaid al-ilmiyah. Wa inna rabbaka lazu fadlin. Allah Ta'ala bagi limpah kurnia. Limpah kurnia Allah ni, dia bagi semua kepada makhluk dia. Dalam ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang yang melata atas muka bumi, termasuklah hayawan, termasuklah kita orang. Ia duk berjalan ngongak-ngongak atas bumi ni, Allah jamin rezeki dia. Luas ke sempit, masing-masing ada bahagian. Maka ayat ini boleh menafikan satu kefahaman yang mengatakan la ni'mata lillahi 'alal kuffar. Allah Ta'ala tak bagi nikmat kepada orang kafir. La, nikmat diberi. Cuma nikmat yang terhad. Bila Nabi SAW larang kita orang laki-laki ni pakai sutra, larang daripada kita umat Islam, laki-laki dan perempuan, makan, minum dalam bekas yang dibuat daripada emas, Nabi bagi illah. Nabi kata lahum fid dunya walakum fil akhirah. Nabi kata biarlah mereka, orang-orang kafir itu, menikmati, happy, bergembira dengan perhiasan dunia di atas dunia ini. Kamu sabar, walakum fil akhirah, kamu akan guna di akhirat. Itu dia panggil, maknanya nikmat kepada orang kafir ada. Bukan semestinya nikmat itu, bila Allah Ta'ala bagi nikmat kepada orang, bermakna apa? Bermakna Allah sayang, tak syarat. Dalam hadis mengatakan, innallaha yu'tid dunya, Allah Ta'ala beri dunia ini kepada orang yang dia sayang, yang tak sayang. Bahkan kita nampak orang yang tak sayang tu lebih luas lagi dia punya ruang skop kekayaan dunia. Dan mengikut dalam senarai-senarai orang-orang terkaya dalam negara kita dan juga di luar negara, nampaknya tak ada bin. Yang adanya mendiang-mendiang. Mana orang bukan Islam. Lahum fid dunya walakum fil akhirah. Allahu Akbar. Nabi kata biarlah mereka. Artinya, wala, kata hadis tadi, Allah Ta'ala tak beri akhirat kecuali kepada orang yang dia sayang. Orang yang Allah sayang, maka dia beri kepada kita, buka ruang pintu untuk kita beramal, beriman dan beramal soleh untuk bekalan ke akhirat. 2. Yang ketiga, tengok, qul asa an yakuna radifa lakum ba'du alladhi tasta'jilun. Tengok ayat yang kita baca ni. Asa, ayat 72, asa, mudah-mudahan, dipercayai tidak lama lagi apa yang kamu nak, yang kamu minta, yang kamu ucap, kena. Di sini kata para jemaah, tuan-tuan tanda, asa ni kita terjemah dengan mudah-mudahan, semoga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, iza ja'at fi kalamillah fahiya lil wujub. Asa daripada Quran kepada Allah Azza wa Jalla menunjukkan benda tu akan berlaku. Lianna ma'nah at-tawaqqu', akan berlaku, cuma masa belum sampai. Asa an yakuna, apa yang kamu nak, radif, dekat dah, tak lama, sabar kejap ya, bagi masa sekejap, happy lah dulu sehari dua ni. Itu dia panggil asa. Dalam Quran menunjukkan kepada perbuatan itu akan berlaku. Dalam kata-kata hikmah oleh para ulama, tuan-tuan tanda kata-kata ni, ataupun tengok di dalam grup kita dalam Facebook, admin telah share kata-kata ini. Tulis, annal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Al bala'
bala ujian Allah Ta'ala tu dia beri dengan sebab kata-kata kita. Dengan sebab kata-kata kita. Allahu Akbar. Jadi bila kita nak sangat benda ni tak jadi, macam puak kafir ni, mari Muhammad, buat mari, segerakan azab, kejap lagi mati. Siapa dia mati? Geng-geng yang minta azab. Tamak. Kita letak full stop untuk mereka. Kita balik kepada kita. Dari sudut realiti kehidupan hari ini, saya tengok netizen, dia panggil netizen, jabatan netizen dunia ni yang tak takut ke Tuhan. Kerja dia duk mentrol pagi sampai petang. Banyak kata-kata kita menunjukkan bahawa kita macam seolah-olah kita minta satu perkara yang tidak baik kepada kita dan negara. Contohnya, bila orang ni buat, biasanya orang-orang yang tak setuju dengan pihak pemerintah, tak kira lah pemerintah zaman mana pun, timbullah slogan-slogan gagal, tak berjaya, macam-macam tuduhan, pembunuh. Tuan-tuan kena ingat, ni kata di ulama, annal bala'a muwakkalun bil mantiqi, bala itu akan mari mengikut mulutmu. Nak gagal sangat, tunggulah kegagalan akan berlaku. Sebab itulah ulama salafus soleh, kita muhasabahlah para pelajar, khususnya pelajar-pelajar yang cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintakan kepada keamanan dan kedamaian. Kita kena banyak keluar daripada mulut kita doa yang baik-baik. Usira diambil daripada kata-kata berapa orang ulama salah. Dia kata, kalau andai kata aku ada doa mustajab, aku akan doakan kepada pemimpin. Sebab apa? Bila mereka baik, rakyat juga menumpang tuah kebaikan itu. Benda yang sudah berlaku. Orang Arab kata al-fa'su ala ra'si. Ini kata-kata Arab yang selalu diguna kepada benda yang sudah berlaku. Pelajar-pelajar yang boleh bahasa Arab tulis. Dia kata al-fa'su ala ra'si. Kan. Kapok sudah diketuk atas kepala. Maknanya kapok pacak atas kepala. Kena dah kita sudah berlaku. Habis kita nak ubah takdir Allah Ta'ala sudah terlambat. Nak ubah takdir, kita kena doa awal sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi, kita kena terpaksa kena akur dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ketika itulah mulut kita biar berdoa kebaikan, doa yang baik. Kita minta Allah Ta'ala bagi taufik, beri hidayah, sadat kepada orang-orang yang telah lebih tanggungjawab. Ni tidak awal-awal lagi duk main gagal. Tuan-tuan kena ingat, bala tu mari dengan sebab mulut kamu. Kalau berlaku kegagalan juga, terimalah nanti akibatnya. Jangan duk main sangat dengan bahasa-bahasa ni. Pasal itulah kata Nabi sallallahu alaihi dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi. Allah Taala firman dalam kursi, aku mengikut sangkaan hamba aku. Mu nak sangat kegagalan, terimalah. Kita orang yang baik-baik, tuan-tuan dan puan-puan orang-orang soleh, jangan terpengaruh. Berdoa banyak pada Allah SWT, minta Allah Ta'ala beri kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan kepada kita semua, insya-Allah. Benda dunia ni kecil je. Kata di sebagaimana kata di para ulama, kenapa aku nak dengki dengan orang dapat kedudukan dalam dunia? Tuan-tuan tanda. Ini kata ulama salah, ulama tasawuf dia kata apa? Kenapa, ini ilmu muhasabah, kenapa aku nak benci dengan orang yang Allah Ta'ala buka pintu dunia kepada dia? Sama ada dia dapat kekayaan, dia dapat jawatan, dia dapat kedudukan contohnya. Sebab kalaulah dia dapat kerana untuk kebaikan, maka kebaikan tu akan turun pada orang lain. Tapi kalau dia dapat dengan cara yang tidak baik, mereka akan mati, mereka akan menanggung semua keburukan yang mereka bawa itu. Jadi kita ni jaga diri kita untuk selamatkan kita di dunia dan selamat di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, saya ringkaskan. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut ba'du, sebahagian daripada apa yang kamu minta. Tuhan kata akan kena kepada kamu sebahagian daripada apa yang kamu minta. Dia minta macam-macam lah, nak binasa, nak begini-gini.
Kata ulama tadabbur fihi sa'atu hilmillah. Allahu akbar. Ayat ini menunjukkan luasnya kasih sayang, rahmatnya Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Tuhan kata, aku tak turun semua yang kamu minta, aku turun sebahagian daripadanya. Tengok, Abu Jahal duk lawan Nabi, dia 70 orang saja mati dalam peperangan Badar. Kalau nak kira yang kena ke Nabi, ramai lagi. Allah ambil sebahagian. Abu Sufyan selamat. Dia lead ketua Quraisy lawan Nabi dalam peperangan Uhud. Dia ketua Nabi dalam peperangan Ahzab tahun yang kelima. Dia yang menyekat Nabi nak masuk Mekah tahun yang ke-6 dalam perjanjian Hudaibiyah. Tahun yang ke-7 Nabi datang ke Mekah. Kumpulan ini juga nak bunuh Nabi di Mekah ketika sedang tawaf. Tahun yang ke-8 Allah Ta'ala buka pintu hati dia masuk Islam. Subhanallah. Kalau kita baca ilmu sejarah, ilmu sirah Nabi, baru kita nampak asa an yakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Ulama tafsir kata Allah gunakan sebahagian daripada kamu nak, aku bagi. 70 orang mati dalam peperangan Badar, 70 orang lagi ditawan, yang ditawan dilepaskan, ada bayaran, ada tak ada bayaran, macam-macam. Kita mengatakan itulah rahmatnya Allah kepada hamba dia. Yang kelima, wa inna rabbaka lazu fadlan walakinna aktsaruhum la yashkurun. Tuhan kata limpah kurnia aku luas, tapi orang yang bersyukur tak ramai. Kata dia ulama, al-aqlu, akal kita, pemikiran yang waras, yadullu ala wujubi syukril mun'im. Kita mesti berterima kasih kepada orang yang beri buat baik kepada kita. Mesti berterima kasih kepada orang baik. Bila orang Allah Ta'ala aku bagi lazu fadlin, aku bagi limpah kurnia, tapi kamu tak syukur, maka kamulah orang yang tak baik. Na'udzubillah. Mari para pelajar sekalian, kita jadi orang baik, kita jadi manusia yang bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan. Jangan duk jadi manusia yang kufur nikmat. Apa yang kita tak dapat, kita maki sana, maki sini, kan? Maka kita ingat semua perkara ini, kita tunjuklah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita selamat. Yang keenam, wa inna rabbaka, Tuhan kamu. Kata di ulama, asyara bi sifatir rububiyah. Allah Ta'ala sebut tentang ketuanan dia. Aku ni milik dunia. Rabbuka, inna rabbaka. Idafat kepada Nabi SAW. Aku ni Tuhan kau. Sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad menangguhkan azab ke atas mereka semata-mata ihsan. Allah Ta'ala ihsan kepada Nabi dan memuliakan Nabi. Anak-beranak dia tidak mati semua. Mati sebahagian penderhaka, sebahagian lagi masuk Islam. Masya Allah. Tuan-tuan kena ingat, dalam tawanan Badar, siapa dia? Menantu dia. Kena. Bila sahabat diminta supaya buat tebusan, dia bawa mari kalung Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang dipakaikan kepada anak dia. Allahu akbar. Nabi tengok kedua Nabi, masya-Allah. Dia tebuh diri dia dengan kalung yang diberi oleh hadiah Khadijah. Banyak. Allahu akbar. Kalau kita baca sirah, kita baca sejarah, kita nampak inna rabbaka kita nampak Allah Ta'ala tu lazu fadlin ala nas, limpah kurnia sangat luas. Barulah kita jadi manusia yang baik, manusia yang berpikiran positif, yakin dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada yang ketujuh. Baik, yang keenam tadi apa? Inna rabbaka menunjukkan Allah Ta'ala muliakan Nabi dengan idafah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhanmu ya Muhammad. Tahu semua mereka minta, tapi ihsan. Allah Ta'ala lantik jawatan Nabi rahmatan lil alamin, aku tak binasakan mereka. Tunggu sekejap. Yang ketujuh,
wa inna rabbaka la ya'lam ma tukinnu suduru. Allah Taala tahu apa yang dalam hati. Kata dia ulama tadabbur, fihi anna ilma Allah Taala bima batana ka ilmihi bima zahara. Allah Ta'ala tahu benda yang batin, yang tersembunyi, sebagaimana Tuhan tahu yang zahir. Maknanya tidak ada beza kepada Allah Ta'ala. Yang zahirnya, yang nyatanya, yang tersembunyi, semua di bawah ilmu Allah. Yang ke-8, illa fi kitabim mubin. Semua perkara yang berlaku sudah tercatat di kitab, di Lauhil Mahfuz. Bermakna kalau sudah ditulis, maknanya Allah Ta'ala tahu semua perkara. Bila sudah tulis, maknanya Tuhan tahu semua perkara. Kata dia ulama tadabbur, dia kata ayat ini menunjukkan dua martabat qadar, iaitulah martabat qada dan qadar, iaitu al-ilmu wal kitabah. Allah Ta'ala punya ilmu dan juga dia perintahkan qalam menulis semua perkara yang akan berlaku. Itu dia panggil martabat al-qada dengan qadar. Martabatul ilmi wal kitabah. Ilmu dan tulisan. Baik, yang ke-9, wa ma min ghaibatin. Semua benda yang gaib, yang tersembunyi di langit dan di bumi, semuanya sudah tercatat. Tanda pelajar, ayat ini raddu alal qadariyah. Nak menolak pahaman qadariyah yang sesat, yang mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla. Dia kata apa? Allah Ta'ala tak tahu benda yang berlaku kecuali setelah berlaku. Tak. Kita pegangnya, kita Ahlus Sunnah. Kita kata semua benda yang berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku di bawah ilmu Allah. Puak-puak Qadariyah ni kata tak tahu, Tuhan tak tahu. Bila sudah berlaku baru tahu. Tak. Yang terakhir, yang ke-10, kan? Allah SWT alim, maha mengetahui dengan semua aktiviti yang dibuat oleh puak-puak kafir. Gerakan-gerakan bawah tanah dia, subversif, kata orang, nak bunuh Nabi SAW, dia tahu semua. Tetapi Allah Ta'ala tangguhkan segala perkara, sehingga bila waktu Nabi nak hijrah, Allah Ta'ala sudah tahu Nabi akan diancam dengan pembunuhan, tapi Allah suruh Nabi berjalan biasa je. Daripada rumah dia ke rumah Sayyidina Abu Bakar, daripada rumah Abu Bakar ke Gua Sur, dari Gua Sur ke Madinah. Sebab di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla, Nabi selamat. Berbeza dengan Isra' dan Mi'raj. Malam Isra', Nabi duduk rehat dekat Hatim, dekat Kaabah. Ada kata dekat rumah Ummu Hani, tiba-tiba burak datang. Ambil, bawa ke Baitul Maqdis. Malam tu malam tenang, tak ada apa-apa, tak ada sebagai perancangan nak bunuh Nabi. Tapi Allah hantar mari burak, Nabi berjalan ke Baitul Maqdis sampai ke langit. Malam waktu nak hijrah, kenapa tak hantar burak mari ambil Nabi? Nah, kita kata orang sedang buat perancangan jahat, tiba-tiba burak datang. Nabi naik burak, tengok Abu Jahal duduk sengih, Nabi, kita kata, ini orang panggil cerita je lah. Nabi naik burak, Nabi kata, alhamdulillah, ma'assalamah, saya nak berangkat pergi. Sengih Abu Jahal. Berangkat dah Muhammad. Tak. Nabi pergi dengan saya sembunyi. Dan khilaflah di kalangan ulama sejarah kata Nabi keluar malam ke keluar siang. Yang penting bagi kitanya, maghza kitanya, nak ambil Nabi kita keluar dalam keadaan di-attack, diserang, tapi Nabi berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka di sini menunjukkan al-inayatullah, penjagaan Allah Ta'ala beri kepada kita, bahawa risalah ini akan menang walaupun terpaksa melalui perbagai rintangan. Menang walaupun terpaksa melalui rintangan. Karena itu kita yang berjuang, yang berdakwah, perbetulkan niat kita. Kita nak sampaikan yang benar daripada Allah, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau ditentang, orang tak terima, kita sabar dulu. Balik semula kepada ayat lepas, wala tahzan alaihim wala takum fi dhaiqin mimma yamkurun. Mu jangan duka cita, kamu jangan sempit dada. Dalam ayat lain Tuhan kata, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun.
Allah Ta'ala akan bersama dengan orang yang bertakwa dan melakukan amal-amal yang baik. Alhamdulillah para pelajar sekalian, tilka asyaratun kamilah. Demikianlah 10 pengajaran yang dapat kita ambil di dalam kuliah kita yang ringkas ini. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita beri setakat itu dulu. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, kita akan sambung ayat 76. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.